Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-8 yang berada pada muka surat yang ke-71. Kita ulang kembali bacaan ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat yang ke-8 ini Allah menyebutkan ciri yang ketiga bagi golongan al-abrar. Ciri yang pertama dan ciri yang kedua golongan al-abrar kita telah pun sama-sama mengetahuinya seperti yang terdapat pada ayat yang ke-7. Yang mana pada ayat yang ke-7, sebelum ini kita mengetahui golongan abrar ini, mereka ini menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla seperti mereka menunaikan segala janji mereka kepada Allah dalam bentuk nazar. Jadi nazar ini dia termasuk dalam bab hutang kita kepada Allah. Maka mana-mana yang belum lagi menyelesaikan hutang dengan Allah, seperti mana salah satu daripadanya nazar, maka hendaklah ia tunaikan. Namun pada ayat yang ke-8 Allah menyebutkan golongan abrar ni, mereka bukan hanya melakukan ibadat berkaitan dengan Allah semata-mata, tetapi pada ayat yang ke-8 golongan al-abrar yang banyak buat kebaikan ini, mereka juga mengambil berat, mereka mengambil peduli hubungan sesama manusia yang ada pada sekeliling mereka, iaitu mereka memberikan makan. Wa yut'imuna at-ta'am. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi pada ayat yang ke-15, pada ayat yang ke-16 dalam surah As-Sajdah, yang mana Allah menerangkan golongan manusia yang dia tidak takbur, dia benar-benar beriman ni, dia buat apa? Dia akan bangun salat malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan kalau tuan sambung ayat tu, tuan akan jumpa mereka buat apa lagi? Kemudian mereka khaufan wa tama'an wa mimma, mereka juga menginfakkan, membelanjakan sebahagian rezeki yang Allah beri kepada mereka. Jadi keterangan ayat nombor 16 dalam surah As-Sajdah, ciri orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat Al-Quran, dia jaga hubungan dengan Allah dan dia juga menjaga hubungan dengan manusia. Dia sama macam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dalam suratul Al-Insan. Ayat yang ke-8 ini Allah menyebutkan golongan abrar ini mereka memberikan makanan. Mereka beri makan kepada orang yang sangat memerlukan makanan, seperti orang miskin, anak yatim dan juga orang tawanan. Tetapi apabila mereka memilih untuk memberikan sesuatu yang untuk dimakan, mereka memilih makanan yang mereka juga suka untuk memakan makanan itu. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan mereka ni sebenarnya sangat suka pada makanan tu. Dia punya selera dia punya minat dia kepada makanan tu, dia suka. Tetapi apabila dia mengenangkan hari akhirat,
yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan kepayahan, maka dia sanggup dekat dunia biarlah dia susah, tak apalah, ada orang lain yang perlu makan, walaupun dia selera nak makan tu, dia nak juga makanan tu, tetapi dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dahsyat ni golongan al-abrar. Jadi kalau kita baca dalam Taqsir Misbah, dalam Taqsir Misbah mengatakan ayat nombor 8 ni, Allah Ta'ala sebenarnya nak bagi isyarat kepada kita tentang orang yang bermurah hati dan dia sanggup mendahulukan orang lain berbanding dengan diri mereka sendiri. Dia perlu juga makanan tu, tetapi apabila dia mengenang akhirat ni, susahnya akhirat ni, biarlah dia susah kat dunia, jangan susah di akhirat. Dia utamakan orang lain. Nah, ambillah makanan saya, walaupun dalam diri dia tu, dia kalau boleh dia nak makan. Tapi al-abrar ni dia golongan manusia yang mendahulukan orang lain. Jadi kalau kita baca pada ayat ni juga, kata Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dia kata ayat ini menggambarkan kepekaan dan keprihatinan golongan al-abrar terhadap masyarakat di sekelilingnya. Dia sebenarnya, tuan-tuan, jangan kecilkan maklumat ni hanya pada beri makan. Ini adalah contoh yang paling dekat. Kalau nak sebut apakah contoh amalan mengambil berat tentang orang di sekeliling, adalah memberi makan. Sebab itu dalam Taqsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan hikmah. Dia kata disebutkan makanan secara khusus adalah kerana makanan menyelamatkan kehidupan. Kadang kita tahu manusia ni nak hidup, dia perlu apa? Dia perlu makan. Maka dalam banyak-banyak perlunya masyarakat ini adalah kepada dia nak survive, dia perlu makan. Bukan sekadar itu, kalau kita memberikan orang makan, kita dapat merapatkan hubungan sesama manusia, dan manusia itu akan ingat kepada kita tentang kebaikan yang telah pun kita lakukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-8 pada pagi ini? Yang pertama, kita dapat belajar bahawasanya memberikan makan kepada orang yang memerlukan merupakan salah satu amalan pembuka pintu syurga. Jadi siapa-siapa yang ada cita-cita dia nak masuk syurga Firdaus, maka salah satu laluannya adalah laluan pintu sedekah. Dalam banyak-banyak sedekah apa yang nak buat? Pastikan manusia ini cukup makannya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW. Nabi kata, wahai sekalian manusia, kata Nabi dalam maksud hadis ini, sebarkanlah salam wa at'imut ta'am, berilah makan. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Lepas tu Nabi kata, sambung silaturrahim, salat di malam hari, nescaya kamu akan masuk syurga dengan diiringi ucapan salam. Ini salah satu laluan nak masuk syurga adalah mengambil peduli, mengambil cakna apa yang berlaku kepada masyarakat kita. Mana-mana yang tak cukup pembelanjaan dia, tak cukup makan, kita sama-samalah bantu, dan kalau boleh kita beri yang terbaik. Yang mana kita suka tu, itulah yang kita berikan. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis riwayat Ahmad, hadis ini pada muka surat 75 adalah hadis yang menunjukkan kelebihan bagi manusia yang suka memberikan orang lain makanan ni. Dia akan dapat satu tempat tinggal yang kita kata tempat tinggal yang luksina. Dari luar nampak dalam, dalam nampak ke luar. Kita boleh baca hadis riwayat Ahmad ini. Nabi kata siapa yang dapat tu? Nabi kata liman at'ama ta'am, bagi orang yang memberikan makan. Dan alhamdulillah ada di kalangan jemaah tuan-tuan dan puan-puan ni, antara yang dibuat adalah pada hari Jumaat
Ada yang memberikan sumbangan, memberikan orang minum. Antara yang terbaik waktu adalah hari Jumaat. Mungkin majlis taqwa boleh memulakan satu usaha yang baik adalah dengan kita menjamu orang-orang yang datang pada salat-salat Jumaat contohnya, disediakan makanan. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang al-abrar. Ambil peluang itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa tindakan yang kita perlu buat? Kita dah tahu ayat 8 tadi. Kita tahu memberi makan ini termasuk di dalam salah satu amalan penghuni syurga. Jadi tindakan yang pertama yang kita nak kuatkan tentang ini dipanggil apa? Memberi makanan yang dia sukai. Yang ini bukan sekadar makanan lah. Contoh kalau kita nak kempen, nak tolong orang lain dengan kita kata okey, kita nak buat kutipan macam dulu banjir kan, peristiwa banjir kan, banyak orang longgok apa, baju-baju, barang-barang kan. Tuan-tuan, kalau boleh dan seboleh-bolehnya, kalau nak memberi pada orang lain, berilah yang terbaik yang dia suka. Bukan dia dah tak suka baru dia nak bagi pada orang lain. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kita buat kempen memberikan pakaian kepada masa-masa banjir contohnya. Kita pun cari dekat mana baju-baju kita dah lama yang kita dah tak seronok dah nak pakai. Sedangkan dia mampu lagi pakai. Kalau boleh, tak payahlah buat perbuatan macam tu. Kita pilih baju yang kita paling suka, baru beli bulan lepas tu. Sanggup ke tak sanggup? Kita bukan bagi yang kita tak nak pakai, kecuali kalau pakaian tu dah memang dah tak mampu nak pakai. Contohnya mungkin dah ketat, mungkin dah saiz tu dah tak sesuai, itu tak apa. Tapi kalau masih boleh pakai, kita cari mana baju yang paling aku suka ni. Oh, yang ni yang ada mengelit-ngelit ni. Contoh, yang mahal ni beli kat mana? Beli kat butik sekian-sekian. Yang itu yang kita bagi. Kalau kita boleh buat macam tu, kita akan dapat satu sifat yang dipanggil sifat al-ithar. Kalau tuan-tuan belajar tasawuf, tuan-tuan belajar penyucian jiwa, memang ada satu sifat dia panggil sifat al-ithar. Al-ithar ni maksudnya mendahului orang lain berbanding dirinya sendiri. Maksudnya kita suka, tapi tak apalah, bagilah orang lain pakai. Tuan-tuan, sifat ithar ini dibuktikan oleh golongan al-ansar. Kita semua tahu sejarah. Apabila ada orang Islam berhijrah, al-muhajirin, dia berhijrah ke mana? Dia berhijrah ke Madinah kan? Maka penduduk Madinah, mereka buat apa? Mereka ada sifat ithar. Kita tengok dalam surah Al-Hasyr ayat nombor 9 tu, kita akan jumpa perkataan wa yu'thiruna ala anfusihim. Jadi kalau kita baca ayat tu secara keseluruhan, Allah kata macam ni: dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan dia telah beriman sebelum datangnya orang muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka orang Ansar ni tak ada sedikit keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka apa? Mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka itu dalam keadaan susah. Faham tak maksudnya? Dia kata, tak apalah kawan-kawan, kamu datang daripada Mekah ni jauh, datang berhijrah semata-mata kerana Allah dan Rasul. Baik, kami sanggup bagi apa yang kami ada. Kami ada kebun, kamu ambillah kebun kami. Kami ada harta, kamu ambillah harta kami. Sebab kamu datang dengan keadaan sebatang kara, kami sanggup korbankan apa yang ada pada kami. Itulah golongan Ansar. Jadi cita-cita kita menjadi golongan apa? Menjadi golongan Ansar. Tak apalah, kita perlu juga, tapi mengenangkan
susahnya hari akhirat nanti kita akan jumpa pada ayat nombor 9. Ayat nombor 9 nanti kita belajar ada orang muka dia muram sangat di hari akhir. Bukan sebenarnya ada ayat satu lagi nanti kita akan jumpa. Ada orang muka dia sedih, dia rasa muram. Kita tak nak di akhirat kita macam tu. Di akhirat kita nak muka kita gembira. Tapi dekat dunia ni macam kena korban lah sikit kan. Alamak, nyesal pula aku bagi. Jangan macam tu. Kita bagi yang terbaik. Ingat pelajaran ayat nombor 8. Tuan-tuan, ada satu hadis saya nak kongsi pada tuan-puan ya. Ini dia panggil apa? Tuan-tuan, kalau kita bincang tentang sedekah sedekah yang baik ni sebenarnya, yang paling pahala dia banyak, bukan pada banyak dia bagi sebenarnya semata-mata, tetapi sedekah yang paling terbaik ni sedekah ketika tuan-tuan perlu benda tu. Contoh Nabi kata macam ni. Nabi sebut dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi kata sebaik-baik sedekah adalah engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sihat dan dalam keadaan engkau kedekut. Kedekut tu maksud apa? Dia macam ni, waktu kita sihat, kita perlu tak wang? Kita perlu, sebab dia kata aku nak hidup lama lagi ni, aku sihat ni, so kalau aku tak ada duit ni macam mana? Tu Nabi kata cabaran bagi orang sedekah ni. Kalau nak kata orang yang sedekah paling baik ni, dia bagi ketika dia sihat dan ketika dia ada rasa macam sayangnya nak infak. Sebab apa tuan-puan? Sebab kalau dia bagi waktu dia sakit, menunjukkan apa? Kalau bagi sakit, nak buat apa dah duit ni, dah tak ada harapan nak hidup, dia bagi. Itu berbeza dengan keadaan dia sihat. Sebab dia nak sihat, dia nak panjang lagi umur dia, panjang lagi perjalanan dia, so dia perlukan wang. Tetapi ketika itulah dia beri. Kemudian kata Nabi, dalam keadaan tak malu ghina, dia mengharapkan kekayaan, dan watahsyal faqra, dia takut miskin. Maksud dia apa? Kalau dalam cita-cita dia, aku nak kumpul berapa banyak, waktu tu dia memang lagi, dia tuan-tuan kita pernah lalui kan, waktu duit sikit senang dia nak bagi. Tapi kalau waktu duit banyak ni, dia jadi lain macam sikit. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan ni tak macam tu. Tuan-tuan ada mau pergi sikit ke banyak, sedekah, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan jelas untuk tindakan nombor 1 ni. So kita buat perubahan. Lepas ni kalau nak bagi makan, bagi yang terbaik. Kalau tuan-tuan nak jamu orang makan lepas ni, tuan-tuan suka musang king, tukar lepas ni, tukar pisang kepada musang king. Boleh? Terkejut jemaah. Contoh, sebab tuan-tuan paling suka tu. Tu bertukar, insya-Allah. Moga-moga jadi golongan al-abrar. Tapi nak sedekah tu, bagi tahu lalu. Nanti kita boleh join sekali, masya-Allah. Baik, kita pergi pada tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua, seperti saya sebut tadi, lanjutan dia, berilah sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Nak kuatkan semangat tentera perempuan ni. So lepas ni sedekah apa? Letak apple, letak anggur, tidak asyik pisang je, bukan tak boleh. Kita jangan kecilkan kebaikan ya. Saya bukan nak kecilkan kebaikan. Alhamdulillah, pisang pun mahal juga. Tapi kita cuba, apa kata saya nak bagi yang terbaik lah. Tak apalah, belanja besar pun tak apalah. Tapi cuba, dalam sebulan tu, cuba bagi yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Ni saya nukilkan ayat Quran. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 177, Allah menyebutkan orang yang betul-betul buat kebajikan ni siapa? Wa atal mala ala hubbi, dan seseorang yang mendermakan hartanya yang dicintai. Yang tu. Jelas? Boleh ya? Okey. Kalau tuan bagi barang, beri barang yang apa tuan paling suka. Yang itulah diberi. Okey, termasuklah makanan dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok surah Ali Imran ayat nombor 92. Ali Imran ayat 92. Siapa nak dapat pahala yang sempurna, dia nak dapat markah penuh pahala dia dari sudut sedekah, Allah kata apa? Lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah kata apa? Kamu sekali-kali tidak akan mencapai istilah kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dia faham tak maksudnya? Maknanya kalau kita nak dapat istilah ini memang hamba yang benar-benar suka infak ni, dia sanggup lepaskan benda yang dia paling suka, dia sanggup beri apa yang dia suka, Allah kata dia akan mencapai sempurnanya kebajikannya. So lepas ni tuan-tuan nak infak, orang minum air, beli air apa? Air yang paling sedap sekali, diberi orang minum. Tapi mahal lah ustaz. Tak apalah, tak apa, demi untuk dapat apa? Sebaik-baik kebajikan. Untuk kuatkan lagi semangat kita semua ni, sebab kita ni ada syaitan banyak kan. Sehari kita nak keluar je, baru nak beli musangking ni, syaitan kata, nanti hang tak ada duit macam mana, hang sakit macam mana. Jadi saya minta tuan-tuan nanti tolong baca ke semua maklumat yang ada dalam nota dekat penghujung muka surat nombor 96, muka surat 96 dari nota tu. Tuan-tuan tolong baca kelebihan sedekah. Tuan-tuan baca dekat kelebihan sedekah tu, muka surat 96. Kalau tuan-tuan baca sampai habis, insya-Allah kita akan jadi satu manusia yang akan kuatlah. Maksudnya kita akan jadi manusia yang semangat untuk kita bersedekah. Tambah lagi, kita dah nak masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak. So lepas ni, kalau kita jamu orang buka puasa, kita jamu makanan apa? Makanan yang tuan-tuan suka pergi, kedai mana yang paling sedap sekali kat muka bumi ni? Contoh tetap pergi beli buku hak tu lah, bagi pada orang makan. Terjelas tak teman? Kedai apa yang paling mahal sekali tu, kan sedap lah kedai tu, mahal pun tak apalah. Nak masuk Ramadan ni, bagi jamu yang mana? Yang terbaik. Kalau beli kurma tu, sedekah orang makan tamar. Janganlah tamar yang gigit pun patah gigi tu. Tamar apa maksudnya? Belilah tamar Yusuf Tayyub, contoh tak. Beli tamar yang sedap tu. Kalau boleh beli tamar ajwah tu, bagi orang makan. Nak dapat kelebihan al-abrar. Kita baca dekat kelebihan sedekah, insya-Allah nanti kita akan ceritakan. Kalau kita tengok dekat kelebihan sedekah tu, Allahu Akbar, banyak dia punya kelebihan dia. Nanti insya-Allah hari Jumaat mungkin saya akan baca kelebihan sedekah tu sepintas lalu je, insya-Allah pada hari Jumaat insya-Allah. Jadi kita dah sampai pada ayat yang ke-8. Besok insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-9. Ayat ke-9 ni Allah cerita kepada kita macam mana cara dalam kita bersedekah. Kalau tadi tu kita bagi yang terbaik, yang kita paling suka. Tetapi ayat 9 menerangkan lagi, kalau dah bagi tu niatnya macam mana, apa yang kita harapkan. Nanti kita akan baca pada ayat 9. Saya sudahi pengisian kita pada pagi ini. Sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Semoga Allah memberikan kita rahmat, berkat. Allah memberikan kepada kita pengampunan dosa kita, dan Allah memberikan kita kelayakan untuk mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.